Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan bab yang baru iaitu bab 6 pada muka surat 100 iaitu pembahagian sel. Okey, pernah tak sebelum ni awak semua terfikir macam mana pembesaran berlaku pada manusia dan macam mana juga organisma menghasilkan satu sel yang baru dan macam mana variasi genetik dapat dihasilkan. Okey, hari ini kita akan go through bab ini satu persatu. Okey, setiap sel di dalam badan kita ni akan mati ataupun rosak dan dia sentiasa akan tumbuh. Okey, semua organisma hidup mempunyai sel dan sel akan menjalani proses pembahagian sel. Apa itu pembahagian sel? Pembahagian sel bermaksud pembahagian daripada satu sel induk kepada dua ataupun lebih sel anak yang baharu. Apa yang dimaksudkan dengan sel induk? Sel induk ni maksud dia sel yang asal yang ada dekat organisma tu. Kalau contoh kita ambil dalam kehidupan kita manusia ni, dalam family, sel induk ni ialah sel mak ayah. Kemudian baru ada anak-anak. Itulah yang dimaksudkan dengan sel induk. Okey, sel yang baharu akan menggantikan sel yang telah rosak atau mati melalui proses pembahagian sel. Contohnya macam kalau tangan kita luka kan. Kalau tangan kita luka dalam masa 2 minggu, dia akan sembuh balik kan. Maksudnya kan terkoyak dekat kulit. Bila the next week, bila awak tengok, dia akan ada naik kulit yang baru. Itu maksudnya pembahagian sel telah mengambil alih, dialah yang telah tumbuhkan sel yang baharu pada bahagian yang terluka tu. Okey, contohnya kalau macam kita potong kuku. Bila kita potong kuku, confirm lah kita punya kuku pendek kan. Okey, bila tengok minggu depan dia dah panjang. Maksudnya dalam maksudnya sel yang dekat kuku kita tu telah menjalani pembahagian sel untuk tumbuhkan sel yang baru. Okey, terdapat 2 peringkat pembahagian sel. Yang pertama, karyokinesis dan yang kedua ialah sitokinesis. Okey, apa yang dimaksudkan dengan karyokinesis? Karyokinesis ialah pembahagian nukleus. Maksudnya, nukleus daripada sel induk tu dia akan berpecah dua, akan membentuk nukleus pada sel anak yang baharu. Contohnya pada meiosis dan mitosis. Kejap lagi kita akan tengok apa itu mitosis yang mempunyai 4 peringkat iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Okey, kita tengok pula pada sitokinesis. Sitokinesis ni dia ialah pembahagian sitoplasma. Maksudnya sitoplasma pada sel induk akan berpecah dua membentuk sel anak yang baharu. Okey, sitokinesis ni dia terjadi selepas fasa telofasa pada mitosis. Pembahagian sitokinesis sitoplasma. Ingat keyword dia sito. Seterusnya kita akan tengok sel organisma. Sel organisma ni dia terbahagi kepada 2 iaitu yang pertama sel soma, yang kedua ialah sel gamet. Okey, apa itu sel soma? Sel soma ni ialah semua sel di dalam badan kita kecuali sel gamet. Okey, contoh dia sel-sel yang terdapat dalam badan kita, sel saraf, sel darah merah, sel tulang. Okey, semua itu ialah tergolong dalam kumpulan sel soma. Okey, sel soma ni dia terhasil melalui mitosis yang mempunyai 4 peringkat macam cikgu sebut tadi iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Okey, kemudian sel soma ni dia mengandungi bilangan kromosom yang diploid ataupun yang mempunyai 2 set kromosom. Ingat, kalau diploid tu ialah 2. Ingat, huruf D kat depan tu stand for 2. Diploid ataupun 2 set kromosom yang menjadikan jumlah kromosom di dalam sel soma ialah 46 kromosom. Ingat, kalau diploid dia ada 2 N kan? N stand for 23 kromosom. Jadi bila dia 2N diploid, 2 darab dengan 23 kromosom bersamaan dengan 46 kromosom.
Okey, yang seterusnya ialah sel gamet. Okey, sel gamet ni ialah sel pembiakan lah yang terjadi pada organ pembiakan bagi wanita dan lelaki. Okey, organ pembiakan bagi lelaki ialah testis dan organ pembiakan bagi perempuan ialah ovari. Okey, sel gamet dia terhasil melalui proses meiosis. Kalau tadi sel soma, dia terhasil melalui proses mitosis. Kali ni gamet dia terhasil melalui meiosis, dan meiosis ni dia ada dua peringkat, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Sel gamet dia mengandungi kromosom haploid, iaitu hanya satu set kromosom yang menjadikan jumlah kromosom di dalam sel gamet ialah 23 kromosom. Okey, kalau tadi cikgu cakap dekat sel soma dia kromosom yang diploid. Kali ni dekat sel gamet dia kromosom yang haploid. Kalau diploid terdiri daripada dua set kromosom, manakala haploid terdiri hanya satu set kromosom. Okey, cikgu harap awak jelas tentang haploid dan diploid kromosom. Okay, seperti yang cikgu cakap tadi, dalam set untuk sel yang diploid, dia ada dua kromosom kan dalam satu pasang tu. Okey, dalam sel diploid terdapat satu set kromosom yang berpasangan dikenali sebagai kromosom homolog. Okey, awak cuba lihat color dia. Color dia semua sama kan setiap pasangan dia tu kan. Cikgu ambil contoh yang color pink tu. Bentuk dia sama, ketinggian dia sama, saiz dia sama dan color dia pun sama. Dan dia berpasangan yang dikenali sebagai kromosom homolog. Awak ingat homo, perkataan homo. Homo tu maksud dia sama. Okey, sel diploid, dalam sel diploid dia ada satu set kromosom homolog yang terdiri daripada kromosom paternal ataupun induk jantan dan kromosom maternal ataupun dikenali sebagai induk betina. Okey, maksud induk yang cikgu bagi tahu tadi dia ialah sel yang kromosom yang asal. Okey. Kalau nak senang ingat paternal PA tu stand for papa. Kalau papa tu ialah jantan. Dan manakala kromosom maternal, awak ingat MA tu mama, iaitu induk betina. Okey, kedua-dua induk jantan dan induk betina ni, kromosom paternal dan kromosom maternal ni, dia mempunyai ciri struktur yang serupa. Awak boleh lihat dalam gambar rajah tersebut. Semua sama kan dengan pasangan masing-masing. Color sama, ketinggian sama, semua sama. Jadi, itu adalah satu set kromosom yang dikenali sebagai kromosom homolog. Dia adalah kromatin. Apa itu kromatin? Kromatin ni dia adalah kromosom, tapi kromosom yang menyerupai berbenang halus yang bentuk dia panjang. Panjang dia tu macam panjang yang macam kurus tu. Itu ialah kromatin.